Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam rancangan macam TV pula kan. Okey, pada hari ini, pada pagi ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan Islam. Tajuk dalam bidang adab iaitu ilmu dituntut, adab dipelihara. Tajuk yang kedua dalam bidang adab. Okey, boleh sediakan buku teks muka surat 124. Okey. Baik. Dah buka? Okey. Baik, pada muka surat 124 ni apa yang kita akan tengok adalah pertama sekali ni ilmu dituntut, adab dipelihara. Kita akan membincangkan berkenaan dengan adab. Okey, adab ketika menuntut ilmu. Sebelum ni kalau kita belajar berkenaan dengan adab ketika menuntut ilmu, ruang lingkup pembicaraan kita mungkin berkait rapat dengan sekolah, perlu pakaian yang kemas di sekolah, duduk dengan tertib, jangan bergurau dengan kawan, buka buku bila cikgu suruh, bawa buku dari rumah, segala bagai itulah. Okey, sekarang ni kita sedang melaksanakan PKP dan kita terpaksa duduk rumah. Bosan dah kan duduk rumah kan? Tapi tak apa, kita layan je sampai bila? Wallahualam. Doakanlah COVID-19 ni cepat diangkat ke langit, kembalilah tempat asal dia. Okey, baik. Jadi semasa kita PDPR kat rumah ni, kita belajar kelas PDPR macam yang sekarang kita buat pun, kita belajar, betul? Okey, baik. Macam mana agaknya kita nak menuntut ilmu ataupun beradab ketika menuntut ilmu ketika PDPR, nanti kita tengok. Sebelum tu kita tengok maksud ataupun dalil muka surat 124 ni membincangkan berkenaan dengan 128 muka surat 128. Perhati dan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Okey, dalil nakli an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Dia bukan bagi tahu satu keluarga ni seorang je wakil, ataupun satu kampung, satu blok kat Palung 8 ni seorang je wakil. Oh, kau jeram, kau seorang je wakil Islam. Tak. Allah dah bagi tahu, Nabi Muhammad dah sampaikan kepada kita bahawa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap individu. Macam mana wajib? Perkataan faridatun, iaitu fardu bagi setiap individu. Boleh? Okey, ini ada gambar otak bawah ni. Nyatakan kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Okey, kita boleh bezakan sendirilah. Tengok orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Saya tak nak huraikan ni sebab kita nak tengok pada muka surat 129 pula berkenaan dengan pengertian ilmu. Okey, kita ada dua cabang ilmu ataupun dua jenis ilmu yang diwajibkan. Bukannya semua ilmu ni diwajibkan ke atas seorang. Awak kena belajar ilmu ketenteraan, awak kena belajar ilmu berkenaan dengan memasak. Ada pembahagian dia. Kita tengok nanti Okey. Tengok yang pertama sekali adalah ilmu fardu ain. Terselak pula. Okey, ilmu fardu ain. Okey. Ilmu fardu ain ni ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya adalah solat fardu. Ilmu fardu ain ni adalah ilmu yang perlu dilakukan, perlu kita buat bagi setiap individu. Mak kena buat, ayah kena buat, abang kena buat, kakak kena buat, kita kena buat, awak kena buat, adik pun kena buat. Okey? Itu ilmu fardu ain. Setiap orang kena buat. Seperti solat fardu. Boleh tak kamu tak nak solat, jadi kamu suruh mak lah solat, wakil rumah kita. Ayah lah solat, ayah dah pergi masjid tadi kan, jadi adik tak payah pergi solat. Tak boleh Ini adalah fardu ain bagi setiap orang. Boleh? Jelas? Okey, baik. Yang kedua adalah berkenaan dengan ilmu fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah ni adalah ilmu yang wajib. Yang ni ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat
Islam. Sebagai contoh adalah solat jenazah. Seperti yang kita tengok beberapa hari lepas, banyak sangat kes kematian dekat Palung 8 kita ni kan. Jadi dekat situ kita sedia maklum bahawa bukan semua orang yang perlu solat jenazah. Kalau nak 5 orang, kalau nak 12 orang, mereka yang rapat, ahli keluarga, sahabat handai, mereka solat jenazah. Kita tak perlulah duduk rumah. Bukan maksudnya tak perlu. Sebenarnya kita perlu. Tapi disebabkan solat jenazah ini telah diwakilkan oleh mereka. Tok Imam, Bilal, Siak, JK Masjid, sahabat handai, kaum keluarga si mati tadi tu. Jadi kita tak payahlah. Jadi bukan semua satu kampung ni kena sembahyang jenazah pergi dekat rumah orang si mati ataupun kena sembahyang dekat masjid. Bukan. Itu adalah fardu kifayah. Jadi ada dua perbezaan antara fardu ni. Fardu ain adalah bagi setiap orang, setiap individu. Yang kedua adalah fardu kifayah, hanya sebahagian saja. Okey, boleh jelas? Yang seterusnya, kepentingan fardu ain ni, ilmu dia apa dia? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Okey, kepentingan. Jadi maknanya kalau kita tak belajar solat, macam mana kita nak solat? Sedangkan Allah dah perintahkan dekat kita supaya solat. Rukun Islam yang kita belajar. Rukun Islam 5 perkara. Pertama mengucap, kedua solat. Solat ni yang kedua, solat fardu ni. Kalau kita tak ada ilmu fardu ain, macam mana kita nak laksanakan rukun Islam dengan sempurna? Okey, kita tetap Islam, tapi yang kedua kita tak buat. Solat tak buat, langkau pergi puasa, bayar zakat, haji belum buat, solat tak buat, tak boleh. Jadi kita kena ada ilmu berkenaan dengan fardu ain, iaitu solat contohnya. Okey, baik. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Ni Allah dah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi dah bagi tahu dekat dalam hadis, ustaz-ustaz, ustazah dah banyak ceritakan seorang mukmin ataupun seorang Islam yang sempurna tu macam mana? Iaitu mentaati segala perintah Allah dan Rasul, meninggalkan segala larangannya. Jadi confirm kita akan jadi orang Islam yang sangat cemerlang, sangat sempurna. Okey? Boleh. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Tengok kalau kita tak belajar ilmu berkaitan dengan solat, macam mana kita nak mempertahankan Islam? Sedangkan solat itu adalah tiang agama. Kalau kita rumah ni, ustaz, rumah saya tak ada tiang, rumah batu. Okey lah, fine, rumah batu semua. Tapi rumah batu pun kena ada pasak, kena ada beam dia. Kalau maknanya kalau macam solat juga rumah batu macam itulah. Okey, katakan senanglah rumah kayu ada tiang. Kalau tiang tu tak kuat, kita tiang tu guna plastik saja. Hujan lebat, ribut, habis roboh rumah kita kan. Maknanya kalau kita nak kuatkan rumah kita, kuatkan tiang. Tiang ni apa? Solat lah. Tiang dalam agama ni adalah solat. Jadi maknanya kalau kita nak kukuhkan Islam, kukuhkan agama kita adalah dengan solat. Sebab solat tu tiang agama. Okey? Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Okey, macam mana nak bahagia kalau kita tak buat apa yang pemberi bahagia tu buat dekat kita, yang suruh kat kita buat, Okey, kepentingan untuk fardu kifayah pula. Contohnya solat jenazah, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Sebagai contohlah fardu kifayah ni, ada orang yang perlu belajar tukang paip, ada orang yang perlu belajar menoreh, ada orang yang perlu belajar mengait sawit, ada orang yang perlu belajar meracun. Katakanlah semua orang tak nak belajar memasak, apa jadi? Lapar kan? Mak kita tak nak belajar masak, ayah kita tak pandai masak, jiran tak pandai masak, satu kampung ni semua tak pandai memasak. Jadi tak boleh, kita pun tak tahu nak makan apa. Satu kampung ni tak ada orang yang belajar berkenaan dengan betulkan paip. Habis bila paip pecah, tak tahu nak buat apa, banjir rumah. Jadi kena ada orang yang belajar pasal paip, kena ada orang yang belajar nak buat rumah macam mana, kena ada orang yang belajar betulkan kereta. Okey, itu fardu kifayah lah, ilmu yang perlu dikuasai, yang wajib dikuasai oleh sebahagian. Okey.
Seterusnya melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Kalau kau pandai pipe, teruskan fokus pasal pipe. Nanti tengok pipe, oh ni pipe PVC, oh yang ni pipe poly, oh ni pipe besi bergalvani, contoh. Oh ini kereta ni baru ni kereta ni 12 apa benda saya tak ada ilmu pasal kereta kan. Oh ni kereta ni automatik, oh ni kereta ni manual, oh ni kereta ni buatan Jepun, sekian. Dia mahir. Okey? Ataupun ada mamak kita yang pandai menjahit kan, dia pakar dalam menjahit. Tengok baju je, wah, okey boleh ni. Malam ni siap. Satu malam dah boleh siap. Pakar buat pakar menjahit, buat baju contoh. Okey, yang seterusnya nombor 3, meningkatkan ekonomi negara. Betul lah, kalau ada orang yang pakar dalam bidang tertentu, contohnya ada 5 orang yang pandai betulkan betulkan kapal besar lah contohnya kan. Okay, jadi dia betulkan kapal, dapat duit dekat dia pun berbelanja dalam negara, ekonomi negara pun dipertingkatkan. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Betul lah, bila dah ada kepakaran, awak berniaga handphone, awak berniaga telefon, handphone telefon samalah. Awak berniaga makanan panas, awak berniaga sarapan. Jadi majulah semua sektor ekonomi ni meriah. Tak adalah bangsa lain atau agama lain yang menguasai satu perniagaan saja. Umat Islam pun wajib untuk berniaga contohnya. Okey? Right. Tu dulu. Okey, sekejap saja. Jadi nanti saya akan bagi tugasan berdasarkan ilmu dituntut adab dipelihara. Okey, tugasan dia saya akan bagi dalam grup WhatsApp nanti. Okey, sekian sahaja daripada saya. Selamat berpilih. Assalamualaikum.